Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada malam ini kita akan pelajari ayat yang ke-19 surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ayyu syai'in," ayyu maknanya apa ataupun mana satu, syai'in sesuatu, akbar paling besar, paling adil ataupun paling kuat, syahadatan penyaksian. Maksudnya mana satu ataupun apakah sesuatu yang paling adil, paling besar penyaksian ataupun saksi. Saksi di sini ialah saksi di atas kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul lillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah. Maknanya Allah lah yang paling besar, yang paling kuat, yang paling adil sebagai ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidun baini, Allah itu syahidun sebagai saksi, baini wa bainakum, di antara, yaitu di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bainakum, dan di antara kamu, di antara kamu. Baini wa bainakum, di antara aku dan di antara kamu. Kamu di sini ialah kembali kepada musyriki Mekah. Oleh kerana musyriki Mekah mereka meminta bukti di atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Quran, diberi mukjizat dan sebagainya, mereka tidak percaya. Jadi saksi yang paling benar, paling agung, paling besar di atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih lagi sambungan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ceritanya masih lagi berkisar berkenaan dengan dakwah Nabi kepada musyriki Mekah. Bagaimana Nabi menghadapi kafir Quraisy, musyriki Mekah, bagaimana mereka meminta saksi ke atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah belajar sebelum ini dalam ayat yang ke-8 ke ke-9, saya pun teringat ada surah yang sama. Mana kita dah belajar ayat yang ke-7, di mana kafir Quraisy telah meminta supaya Quran ini diturunkan dalam bentuk kertas. Seandainya Quran itu turun dan diturunkan dalam bentuk kertas di mana kami boleh sentuh, sudah pasti kami akan percaya kepada engkau wahai Muhammad. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 pun begitu juga. Mereka minta supaya malaikat turun, supaya malaikat ini dapat menjadi saksi ke atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang ke-19 ini masih lagi sambungan ayat sebelumnya, iaitu kisah dakwah Nabi kepada kafir Quraisy. Syahidun baini wa bainakum, jadi kum di sini ialah kembali kepada kafir Quraisy. Dan kalau ikut ayat ini ada sebab diturunkan ayat ini. Di mana kafir Quraisy telah berkata kepada Nabi Muhammad, siapa yang menjadi saksi
ke atas apa yang kamu katakan. Maknanya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang iman dan sebagainya. Jadi siapa yang menjadi saksi? Dan kafir Quraisy juga, musyrikin Mekah juga, dia bertanya kepada Nasara dan bertanya pada Yahudi, dan mereka juga mengatakan sifat Nabi Muhammad ini tidak ada diceritakan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi sekarang ini siapa yang menjadi saksi ke atas kebenaran Nabi Muhammad SAW? Jadi apabila ditanya begitu, maka diturunnya ayat ini, saksinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kafir Quraisy tidak percaya. Macam kita kalau kita berselisih dengan kawan kita. Kita bagi bukti, kita bagi hujah, kita bagi dalil dan sebagainya. Menunjukkan kita ini tidak bersalah dan mereka tidak percaya. Jadi kita akan bagi tahu saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu tidak percaya, biarlah Allah menjadi saksi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Bila kafir Quraisy, musyrikin Mekah tidak percaya, maka saksinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan ke atasku Quran ini. Jadi Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, hadzal Qur'an liunzirakum bihi, supaya aku memberi peringatan kepada kamu, iaitu kafir Quraisy dan musyrik ataupun musyrikin Mekah. Jadi yang memberi wahyukan kepadaku ialah Allah. Di sini lafaz wahya ini mabni lil majhul. Kalau ikutnya ada fa'il, asalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwahyukan kepadaku, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diwahyukan oleh diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liunzirakum bihi, supaya aku memberi peringatan kepada kamu wahai kafir Quraisy, bihi, dengan ayat-ayat Al-Quran, wa man balagh, dan sesiapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran. Maknanya selepas Nabi Muhammad, termasuklah kita di Malaysia ini sampai kepada Al-Quran. Daripada kecil lagi kita membaca, daripada kecil lagi kita hafal, kita ingat, sehinggalah sekarang ini kita belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diberi peringatan kepada kafir musyrikin, dan juga sesiapa yang terima ataupun sampai Al-Quran ini, tugasnya juga ialah untuk memberi peringatan dengan Al-Quranul Karim, iaitu tentang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian, a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sesungguhnya kamu, wahai kafir Quraisy, kamu betul-betul tashhadun, bersaksi, sesungguhnya ma'allahi alihatan ukhra, bersama Allah itu ada Tuhan selainnya. Maknanya ada Tuhan selain Allah. Qul la ashhad. Katakanlah wahai Muhammad, la ashhad, aku tidak bersaksi. Maknanya aku tidak bersaksi bahawasanya ada Tuhan selain Allah. Maknanya kalau engkau mahu mengatakan ada Tuhan selain Allah, iaitu berhala-berhala kamu, engkau saksilah. Engkau berpeganglah. Tetapi aku tetap bersaksi bahawasanya hanya Allah sahaja Tuhan, Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, innama, hanya saja, sesungguhnya, huwa ilahun wahid, dialah Tuhan yang esa, wa inni bari'um mimma, dan sesungguhnya aku bari'un, terlepas, aku bebas, mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu telah sekutukan. Iaitu kafir Quraisy, mereka telah sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak makna ayat ini. Maknanya secara umumnya ayat ini adalah mahu mengisbatkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat sebelum ini mahu mentauhidkan Allah. Maknanya ayat sebelum ini kita telah pelajari Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Allah itu yang
yang berkuasa ke atas manusia yang bergerak, manusia makhluk-makhluk yang diam pada malam, yang bergerak pada siang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk beri mudarat dan sebagainya. Jadi ayat sebelum ini adalah kisah ataupun tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang 19 ini adalah lebih kepada akidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu terjemahan secara ringkas. Kita lihat i'rab ayat ini. Pertama, qul. Qul itu adalah amrun, iaitu fi'il amar sakin. Fi'il amar sakin, maksudnya lam itu baris mati. Qul. Qul ini fi'il amar sakin, maknanya lam. Qul itu huruf lamnya adalah baris mati. Wal fa'il mustatir anta. Dan fa'ilnya, fa'il ini ialah pelaku. Siapakah yang perlu berkata? Ialah tak nampak, maknanya tidak ada di dalam ni, tetapi takdirnya anta, iaitu awak. Maknanya katakanlah, awak katakanlah. Jadi awak itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala minta Nabi Muhammad berkata, apa yang perlu dikata, iaitu ayyu. Inilah yang diminta oleh Allah supaya Nabi Muhammad sebut, ataupun Nabi Muhammad tanya, ataupun Nabi Muhammad berkata. Jadi kul itu adalah fi'il amar sakin, maknanya lam itu adalah baris mati. Wal fa'il, fa'ilnya, pelakunya ialah mustatir, tidak nampak, tidak disebut di sini, iaitu anta, iaitu awak. Ayu isim istifham mubtada. Ayu ini adalah kata tanya. Jadi ayu ini kita boleh terjemahkan apa ataupun mana satu. Boleh kita terjemahkan apakah ataupun apa, mana satu, dan dia adalah kata tanya. Dan dari sudut kedudukan ayatnya ialah mubtada. Dia adalah mubtada, maknanya berada di awal ayat. Apakah ataupun mana satu. Ayu syai'in, syai'in ini adalah mudhafun ilaih. Maknanya mana satu, apakah ada sesuatu. Akbar, akbar ini adalah khabar. Khabar kepada ayu. Apakah ada akbar, lebih besar, lebih hebat, lebih adil. Syahadatan, syahadatan ini dari sudut i'rabnya ialah tamyiz. Tamyiz ini maknanya dia menafsirkan isim sebelumnya. Contohnya akbar. Jadi paling besar. Paling besar tidak jelas apa yang besar itu. Yang besar itu dijelaskan, ditafsirkan dengan tamyiz. Itu tamyiz di sini ialah syahadatan. Syahadatan itu penyaksian ataupun saksi. Adakah ada lebih besar? Apa itu lebih besar? Iaitu penyaksian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tamyiz ini hukumnya hendaklah baris atas. Jadi dibaca dengan syahadatan. Ayu syai'in akbaru syahadatan. Jadi kenapa dibaca baris atas? Kerana dia adalah tamyiz. Tamyiz ini dia, apabila ada tamyiz, maka dia dapat menjelaskan maksud isim sebelumnya. Biasanya tamyiz ini ada pada nombor, ada pada timbangan. Contohnya saya bagi tahu, saya beli 1 kilo, kemudian saya pun berhenti. Saya tak sebut selepas itu. Jadi orang akan keliru, beli 1 kilo apa? Apa yang dia beli 1 kilo itu? Maknanya ayat itu tidak lengkap, perlu ada tamyiz. Jadi saya perlu letak tamyiz, mungkin saya boleh sebut saya telah beli 1 kilo ikan. Jadi ikan itu adalah tamyiz. Ataupun saya bagi tahu saya ada 15. Jadi orang tahu dia ada 15, tapi orang masih lagi keliru dia ada 15 apa? Tidak begitu. Jadi perlu ada tamyiz. Saya ada 15. 15 apa? 15 kereta banyak sangat. 15 rumah lagilah banyak. Apa saja buku. Saya ada 15 buku. Jadi buku itu adalah
tamyiz. Jadi orang dengar maka dia pun hilanglah kekeliruan. Sini pun begitu juga. Ayu syai'in akbar, di mana sesuatu yang lebih besar, ataupun apakah ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Kalau berhenti sampai situ, jadi ada keliru, ada tidak difahami ayat tersebut, maka disebut syahadatan. Jadi syahadatan itu adalah tamyiz, mentafsirkan perkataan akbar. Maknanya akbar itu adalah yang dimaksudkan ialah penyaksian. Maknanya adakah di sana penyaksian yang lebih besar ataupun lebih kuat ataupun lebih adil. Kemudian qul, katakanlah wahai Muhammad, sama dengan atasnya amrun sakin wa fa'il, Allah. Jadi Nabi Muhammad sebut Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, ayu ini istifham, kata tanya, tetapi dijawab oleh Nabi sendiri atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jawapannya ialah Allah. Maknanya istifham ini adalah bukan menuntut jawapan. Dia adalah untuk menyatakan ataupun sebagai satu kenyataan bahwasanya tidak ada saksi, tidak ada saksi yang lebih besar, lebih adil, lebih kuat kecuali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya itulah, bila kita berada di pihak yang benar, bila kita seseorang itu dia yang berhak, dia yang benar, dia yang betul, tetapi apabila kebenaran itu dinafikan dan orang tidak percaya kepadanya walaupun dia betul, dan pada masa ini ialah saksi yang paling besar, paling agung ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti atas dunia dan di akhirat nanti Allah akan menjadi saksi atas kebenaran tersebut. Jadi Nabi pun begitu. Apabila kafir Quraisy keliru ataupun tidak percaya bahawasanya Nabi ini adalah utusan Allah, dan apabila diberi hujah-hujah dan sebagainya tidak percaya juga, maka Allah Ta'ala arahkan Nabi sebut saksi bahawasanya dia itu adalah benar adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mubtada, syahidun khabar. Allahu syahidun, syahidun itu khabar. Allah itulah syahidun, saksi. Baina zaraf makan. Baina ini zaraf makan bermaksud antara Nabi dan kamu. Allah berada di tengah. Tapi Allah Ta'ala ini tidaklah berjihad ataupun Allah Ta'ala ini tidak bertempat, tetapi lebih kepada lebih kepada ilmu Allah, penyaksian Allah berada di antara Nabi dan juga kafir Quraisy. Maknanya aku dan engkau, Allah sebagai saksi. Andainya kamu tidak percaya di atas kebenaran ataupun kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baina ini adalah zarah makan, masuk, hukumnya adalah masuk. Jadi kita baca nun ini dengan bari atas. Bil fathah. Baina masuk bil fathah muqaddarah ala akhirih. Jadi baina asalnya, tetapi bila ada ya dibaca baini. Sebab itulah dia jadi muqaddarah. Muqaddarah ini ditakdirkan dia itu bari atas. Walaupun kamu baca dengan baini, tetapi sebenarnya dia adalah bari atas. Kenapa tidak dibaca dengan bari atas? Kerana sambungan dengan ya. Bila disambung dengan ya, dengan sendirinya nun itu bertukar kepada baris bawah. Jadi baina ni asalnya bari atas, dibaca dengan baina. Tidak dibaca dengan bainu dan tidak dibaca dengan baini kecuali ada sebab. Contohnya ada ya, baini. Ya ini maksudnya saya, aku. Baini antara aku. Dan ya itu adalah mudhaf, mudhafun ilaih, disandarkan kepada zarah tadi. Mudhafun ilaih. Baini wa itu adalah huruf ataf. Baina kal awal, iaitu zaraf zaman, masuk bil fathah. Wa ma'tuf alaihi,
bainakal awal wa ma'tuf alaihi. Ma'tuf kepada baini wa bainakum tadi ya. Kum mudhafun ilaih. Jadi Allahu syahidum baini wa bainakum. Kum itu adalah mudhafun ilaih. Wa walil atfi wa uhiya. Okey, Allah syahidun dan uhiya. Uhiya ini adalah ataf kepada Allah. Cuba kita tengok ayat ni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah saksi antara kamu, antaraku dan antara kamu. Itu pertama yang Nabi diminta beritahu kepada kafir Quraisy. Apa yang diminta Nabi bagi tahu, iaitu Allah itu saksi. Itu yang pertama. Wa uhiya, dan yang kedua, Nabi juga diminta untuk beritahu kafir Quraisy, diwahyukan kepadanya. Maknanya Allah Ta'ala yang mewahyukan kepadanya Al-Quran. Al-Quran yang dibantah ataupun yang diingkari oleh kafir Quraisy itu, Allah ini jugalah yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wa di sini waw ataf, apa fungsinya? Fungsinya ialah untuk memberitahu bahawasanya Nabi diminta untuk bagi tahu, pertama Allah itu sebagai saksi, dan yang kedua Allah jugalah yang memberi wahyu kepadanya. Hadal Quran, Al-Quran ini. Maknanya Al-Quran ini Allah Ta'ala yang turunkannya. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, tapi saya tutup semua suara ni supaya tak dengar suara anak duk bertengkar dan sebagainya, atau cucu duk main dan sebagainya. Kalau ada soalan boleh buka suara dan boleh tanya terus. Okey, walil ataf uhiya madin mabniyun lil majhul. Uhiya ini asalnya auha. Auha, tetapi diguna di sini uhiya. Kenapa tidak diguna auha? Kerana sudah tahu yang memberi wahyu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau ikutnya saya cuba tunjuk sekejap. Kalau ikutnya macam ni ayat dia. Kalau ikutnya auha Allah ilayya. Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepadaku. Hadzal Quran. Quran ini Quran ini Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepadaku. Asalnya begini. Tetapi Allah ini dibuang dan dibaca dengan iya. Kenapa dibaca dengan uhiya? Kerana dia mabni lil majhul. Ya, okey. Jadi uhiya ilayya hadzal Quran. Asalnya sebagaimana yang saya sebut tadi asalnya ialah auhallah. Auhallah. Siapa yang memberi wahyu? Iaitu Allah. Allah yang memberi wahyu. Tapi apabila Allah dah sebut dia sebelum ni, maknanya Allah dalam ayat tadi kita sebut kul Allahu syahidun baini wa bainakum. Jadi tak perlu ulang lagi Allah. Kerana semua sudah tahu Allah itu sebagai saksi antara Nabi dan antara kafir Quraisy, dan Allah jugalah yang memberi wahyu kepada Nabi SAW. Jadi apabila sudah tahu, jadi Allah itu dibuang dan dibaca dengan mabni lil majhul. Mabni lil majhul kita terjemahkan diwahyu. Diwahyukan. Uhiya, diwahyukan. Jadi uhiya ilayya, diwahyukan Quran ini. Tidak disebut siapa yang memberi wahyu, Allah Subhanahu wa taala, kerana untuk meringkaskan ayat Quran, dan juga tidak perlu bagi tahu Allah yang mewahyukan kerana semuanya sudah tahu wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhiya ilayya hadzal Quran.
Jadi Quran ini datang daripada Allah. Dan saksi bahwasanya Nabi itu adalah Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fi'lun madin, madin ini fi'il madin mabniyun lil majhul. Mabniyun lil majhul maknanya fa'il dia tak ada. Jadi Allah tadi tidak disebut. Maftuh. Maftuh maknanya barisnya di atas. Uhiya. Ilayya muta'alliqani bi uhiya. Muta'alliqani maksudnya bergantung ataupun merujuk kepada uhiya. Kerana jar wa majrur, huruf jar dengan ya dhamir ini dia perlu kepada perkataan ataupun fi'il. Dia sendiri tidak kuat. Contohnya saya sebut kepada saya. Jadi orang tak faham kepada awak apa. Jadi terpaksa dia merujuk kepada sesuatu perkataan. Di sini dia merujuk kepada uhiya. Maknanya kepada saya itu ialah diwahyukan. Halitambih. Halitambih ini isim isyarah. Kita sebut hada. Hada itu adalah litambih untuk memberi peringatan ataupun untuk mengingatkan ataupun untuk menarik perhatian. Apabila kita sebut ha, jadi ha itu adalah untuk menarik perhatian ke atas apa yang kita nak tunjuk. Itu fungsi ha. Za isim isyarah menunjukkan ini. Hada, ini. Jadi apabila disebut hada, maknanya orang yang dengar itu akan memberi perhatian apa yang Nabi nak tunjuk. Apa yang Nabi nak sebut selepas hada. Sakin maknanya alif tu baris mati. Na'i fa'il. Na'i fa'il kerana uhiya tadi tidak ada fa'il, maka hada itu adalah na'i fa'il. Al-Quran badal. Badal ini adalah kalau kita buang hada, Quran ini boleh duduk tempat hada. Badal ni maknanya ganti. Maknanya Quran ini boleh ganti tempat hada. Biasa saya bagi contoh Ustaz Nazmi. Jadi Ustaz itu adalah Nazmi. Nazmi itu adalah Ustaz. Jadi kalau orang sebut saya melihat Ustaz Nazmi, dia boleh juga guna saya melihat Ustaz. Ataupun saya melihat Nazmi. Jadi orang yang berkata saya melihat Ustaz, maknanya dia melihat Nazmi. Dan begitu juga orang yang berkata saya melihat Nazmi, maknanya dia juga melihat Ustaz. Jadi Ustaz dengan Nazmi itu adalah dua perkataan tapi orangnya sama. Hadal Quran ini pun sama. Hada itu Quran, Quran itu hada. Jadi Quran itu dipanggil badal kepada hada. Badal min dha marfu' Qur'anu. Jadi badal ini dia ikut hada. Kalau hada itu baris hadapan, maka dia pun baris hadapan. Tapi hada di sini tak boleh nampak baris hadapan kerana isim isyarat itu hukumnya adalah mabni. Hadal Quran lam litta'lil. Jadi di sini sangat penting bila kita baca Quran, kita jumpa dengan lam. Allah Ta'ala sebut wa uhiya ilayya dan diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Quran ini. Kenapa diwahyukan? Apa sebab diwahyukan? Liunzirakum. Lam ini fungsinya adalah untuk memberitahu sebab. Sebab diwahyukan Al-Quran liunzirakum untuk aku memberi peringatan kepada kamu, iaitu kafir Quraisy. Maksudnya Quran ini fungsinya ialah untuk memberi peringatan. Memberi peringatan tentang hukum hakamnya, tentang ceritanya, tentang adab kubur, tentang adab neraka, tentang syurga dan sebagainya. Jadi itu antara fungsi Al-Quran. Apabila fungsi Al-Quran itu untuk memberi peringatan, maka sudah tentulah Al-Quran ini diturunkan untuk membaiki ataupun untuk menegur ataupun untuk menanam ataupun untuk mengajar manusia supaya mengikut Al-Quran. Maknanya bukan setakat untuk dibaca. Kalaulah Quran ini diturunkan untuk dibaca, Allah Ta'ala sebut li'aqra'u alaikum, untuk aku baca ke atas kamu. Jadi kalau setakat baca tak jadi apa. Sebenarnya Al-Quran ini diturunkan untuk aku memberi inzar, aku memberi peringatan kepada kamu, wahai kafir Quraisy, wahai musyrikin, wa man balagh. Bukan saja kepada kafir Quraisy dan juga kepada sesiapa yang
telah sampai Al-Quran itu kepadanya. Iaitu kepada semua orang yang sampai Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau kita lihat sudah sampai ke seluruh dunia. Bahkan kita orang Melayu ini, mungkin kita fikir macam manalah Al-Quran itu sampai kepada kita. Tetapi ditakdirkan Allah, Quran itu adalah menjadi bacaan kita, menjadi apa yang kita kaji, kita pelajari. Dan pada malam ini pun, ini antara tanggungjawab kita untuk kita pelajari Al-Quran, di mana Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi sampai kepada kita, dan kita perlu memahaminya untuk sampai motif ataupun objektif diturunkan Al-Quran supaya memberi peringatan. Jadi kalaulah Al-Quran itu sekadar dibaca, kemudian dilagukan dengan lagu yang menarik, kemudian menjadi sekadar untuk didengar saja, maka dia tidak mencapai tujuannya untuk memberi inzar. Jadi memberi inzar ini tidak dapat tidak, seseorang itu perlu memahami Al-Quranul Karim. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Jadi lam itu adalah lam ta'lil. Nama dia ta'lil. Ta'lil ini makna sebab. Banyak dalam Al-Quran lam ta'lil ini Allah Ta'ala nak ceritakan sebab. Jadi sebab diberi wahyu itu adalah untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy dan juga sesiapa yang menerima ataupun sampai Al-Quran. Ada satu hadis Nabi SAW di mana hadis Nabi sebut man qara'a barang siapa membaca asyra ayatin 10 ayat daripada Al-Quran fi lailatin pada malam, lam yuktab minal ghafilin. Allah Ta'ala tak tulis dia di kalangan orang-orang yang lalai. Siapa yang membaca 10 ayat. Maknanya hadis ini memberitahu kepada kita, paling kurang setiap hari kita perlu baca 10 ayat Al-Quranul Karim. Cuma ulama' dia bahas tentang pada malam. Kenapa bukan siang? Sepatutnya Nabi kata siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat, tak kira lah Malaysia dia senyap kan. Tapi disebut fi lailatin. Hadis ini hadis sahih dan ulama telah kupas fi lailatin itu menunjukkan bahawasanya seseorang yang membaca 10 ayat itu pada waktu malam di dalam solat. Maknanya qiyamul lail di dalam solat, paling kurang baca 10 ayat dan memahami maknanya, menjadi peringatan kepada ayat tersebut, menjadi peringatan ayat tersebut kepada dirinya, maka Allah Ta'ala tidak tulis dia di kalangan orang-orang yang lalai pada hari tersebut. Jadi kalau baca pun tidak, apatah lagi nak faham 10 ayat tersebut, maka kita sehari kita hidup ini maknanya tidak maknanya mungkin di kalangan orang yang lalai ataupun tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya paling kurang pun baca 10 ayat Quran, dan kalau mahu bagus lagi baca di dalam salat malam, kerana ada disebut di dalam hadis itu fi lailatin. Kalau tak boleh qiyamul lail dengan 10 ayat pun, paling kurang bolehlah baca 10 ayat setiap hari. Semoga Allah Ta'ala tidak menulis kita di kalangan orang yang lalai. Kenapa tidak ditulis di kalangan orang yang lalai? Kerana li'unzirakum tadi. Kerana Quran ini adalah untuk memberi peringatan. Jadi kalau kita baca 10 ayat dan kita faham isinya, ayat itu memberi peringatan kepada kita tentang keesaan Allah, tentang kenabian, tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka, tentang tanggungjawab, tentang amanah dan sebagainya. Jadi 10 ayat itu menjadi kita ini orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak baca, kita akan di kalangan orang yang lalai. Mungkin kita baca benda lain tetapi tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lam ta'lil. Ada nak tanya? Kalau ada nak tanya boleh terus tanya. Li'unzira, unzira ini adalah fi'il mudhari' mansub. Mansub ini maksudnya ra itu kita baca baris atas. Bi'an mudmarah. Bi'an mudmarah ini maknanya ada an kat situ. Ada an,
tetapi disembunyikan. Jadi kalau kita tulis liunzirakum, ra itu dibaca dengan baris atas, kaf itu di baris hadapan. Ra dibaca baris atas, kaf dibaca baris hadapan. Kum, unzir, dia ada lam. Dia ada lam. Lam itu namanya lam apa? Lam ta'lil. Lam menunjukkan sebab diturunkan wahyu. Kemudian dia ada di tengah ni an. An itu disembunyikan. Dan bila ada an, ra ini dibaca dengan baris atas. Asalnya unziru. Ra ini dibaca dengan baris atas. Asalnya unziru. Saya letak baris hadapan. Asalnya baris hadapan. Unziru. Tapi apabila ada an, maka dibaca dengan unzira. Jadi lam ini, lam ta'lil. Dan sebenarnya ada an. An ini mudmar. Mudmar ini dibuang. Kerana lam ini, kadang-kadang lam ta'lil ini ada an. Li'an unzira. Kadang-kadang tak ada an. Li'unzira. Walaupun tidak ada an, sebenarnya dia ada an, dan an inilah sebenarnya menasabkan ataupun menjadikan unzira ini ra itu baris atas. Itulah maksudnya an mudmar. An mudmarah wal fa'il mustatir, dan fa'il dia pelakunya, maknanya siapa yang memberi peringatan, fa'ilnya ialah mustatir, tak nampak, tidak disebut, tidak ditulis. Ana, saya, maknanya saya, aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Quran itu diwahyukan kepada Nabi, dan Nabi dan Quran itu adalah untuk memberi peringatan, maka Nabi akan sentiasa baca kepada kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Walaupun dia tidak percaya, walaupun dia ingkar, walaupun dia dustakan, tetapi tugas Nabi adalah untuk memberi peringatan kepada mereka. Okey, kum maf'ulun bih. Kum itu iaitu kafir Quraisy. Maknanya siapa yang Nabi mahu beri peringatan, iaitu kepada kamu, iaitu kafir Quraisy. Dhamir ini pun sebenarnya apabila kafir Quraisy semasa ayat ini diturunkan, dhamir ini, kum ini, dia akan ditujukan kepada mereka. Maknanya mungkin kita yang baca, kita tidak ada dalam situasi Nabi SAW. Bila Nabi baca, kafir Quraisy dengar. Jadi Nabi kata, saksi aku ini Nabi ialah Allah. Kafir Quraisy pun dia percaya Allah ini. Dia percaya bahawasanya Tuhan mereka, Tuhan yang mencipta mereka ialah Allah. Cuma mereka tidak sembah Allah. Jadi Allah yang mencipta kamu dan cipta aku adalah saksi aku ini Nabi. Dan Quran ini diturunkan oleh Allah untuk aku memberi peringatan kepada kamu, wahai kafir Quraisy. Kamu yang tidak percaya kepada aku ini, Al-Quran ini akan aku baca ke atas kamu untuk memberi peringatan kepada kamu, dan inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Kamu nak percaya, kamu nak ingkar, kamu nak dustakan, itu kamu punya pasal. Tetapi tugas Nabi ialah untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy tersebut. Jadi bila orang kafir dengar, dia pun, maknanya sudah ini tugas Nabi Muhammad. Bila dia terima wahyu, dia akan memberi peringatan kepada kafir Quraisy tersebut. Bihi muta'alliqun bi unzir. Dengannya, dengan Al-Quran. Unziru bihi.